Zul, kamu senanglah, senang tu ujian, dia kata. Allah uji kamu, hang dah tak semayang dah. Hang dah lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang tak semayang ni tak ada keberkatan dalam hidup dia. Tuan-tuan kena ingat. Orang yang tak semayang, berkat hidup dia tak ada. Sebab tu kita anak muda, semayang jangan tinggal walau susah macam mana pun. Kerja, semayang jangan tinggal. Ada orang kata, dunia tak mau, rumah besar tak mau. Bang, rumah besar tak kisah. Tapi Nabi kata, rumah besar itu jika sekiranya dibaca Quran dalam dia, maka dia ada keberkatan. Dan Nabi kata, jika sekiranya rumah itu tidak dibacakan Quran, rumah itu seperti mana tanah perkuburan. Tuan-tuan, rumah besar tak ada masalah, kita baca Quran. Kita baca Quran, rumah itu menjadi sinar dalam hidup kita. Kita duduk tenang. Sebab tu dunia ni kena rebut bang. Jangan kata dunia tak mau, aku tak mau lah nak main masjid dalam dunia semua. Jangan bang. Kalau tak ada dunia, tak ada akhirat. Contohnya, kita nak pergi Singapura, kena lalu jabatan. Dengar kata tak mau, dunia semua. Tak mau lalu jabatan, tuan-tuan nak lalu ke mana? Tuan-tuan kena berenang. Bila berenang, jadi susah bang. Sebab tu dunia kita rebut, memudahkan kita untuk akhirat. Sebab itulah tuan-tuan, nikmat yang Tuhan bagi kat kita ni macam-macam. Nikmat ni ada 5. Pertama, nikmat fitriyah. Fitrah tu maksudnya fitrah semula jadi. Contohnya Allah jadi akal. Allah jadi akal kat kita ni untuk fikir. Banyak orang tak mau guna akal dia fikir. Fikir apa? Dia fikir, ya Allah, aku hidup, ya Allah, aku cari makan, ya Allah. Siapa yang bagi makan kat aku? Allah bagi. Tuan-tuan jangan susah hati. Allah akan bagi makan kat kita. Ni, otak kita ni fikir. Orang yang ada otak, dia tak pernah fikir kebesaran Allah. Dia antara orang yang derhaka kepada Allah. Dia kufur nikmat. Ni otak kita ni. Ada orang mengaji sampai PhD, semayang pun tak. Ada orang tuan-tuan ada ijazah, dia fikir ni aku hebat ada ijazah, tapi dia tak boleh baca Quran, rugi dia. Sebab tu tuan-tuan ni nikmat fitriyah ni Allah bagi akal. Akal yang hebat bila dia boleh fikir benda-benda yang Allah jadi kat kita. Contohnya ni kipas berpusing. Macam mana kipas pusing? Ada elektrik. Elektrik tu mai kat mana? TNB hantar. TNB hantar tu mai kat mana? Ada generator. Generator tu apa? Ada motor. Motor tu mai kat mana? Allah buat. Pening tuan-tuan. Kita boleh fikir macam tu. Allah yang buat, kita tak kufur nikmat. Contohnya fitrah lagi, Allah jadikan mata. Mata yang hebat bukan boleh tengok. Aku boleh tengok cawan ni. Tak. Aku boleh tengok lelaki, aku boleh tengok perempuan. Tak. Mata yang hebat bila kita boleh duduk seorang-seorang, air mata ni keluar dengan dosa yang kita buat. Itulah air mata yang syukur nikmat. Kita duduk kan, ya Allah, aku banyak dosa. Ni teriak ni. Maka itulah nikmat mata yang kita syukuri. Tapi banyak orang lelaki susah teriak tuan. Saya tahu, saya duk baca khutbah kan, banyak depa tak teriak. Kita buat bagi teriak, depa tak teriak. Tahan. Tapi hinguih masuk dalam mulut dah. Orang lelaki susah teriak. Try panggil saya baca khutbah sekali tengok. Saya buat nada sayu kan, saya cerita tuan-tuan di Sarawak. Depa panggil saya ceramah di Masjid Darul Ilmu. Kebanyakannya yang mai tu pengarah-pengarah semua. 4,000 orang mai. Saya naik atas tu bagi salam, saya buat nada sayu. Tuan-tuan, ingatlah sesungguhnya hidup kita ni sementara aja. Kemudian saya cerita bagaimana seorang hamba Allah yang mati di Mekah. Bila cerita tu, depa dengar tu, depa teriak. Tapi depa tahan orang jantan ni. Hinguih masuk dalam mulut dia tuan-tuan. Orang perempuan senang tuan-tuan. Kan? Hinguih tak keluar, air mata meramu keluar kan. Orang perempuan senang, tengok gambar Inustan teriak dah. Orang lelaki tak teriak, dia kontrol macho tuan. Nak tahu teriak tak teriak? Bila saya nak jadi imam. Tok Bilal tu pengarah IPD, bekas pengarah, dia pegang mikrofon tu, kan ada bulu tu mikrofon macam ni. Dia duk Allahu Akbar. Hinguih jatuh atas mikrofon tuan. Dah habis-habis. Nah ustaz. Saya Allah. Tuan-tuan bayang tengok. Tu teriaknya hati manusia. Sebab tu mata yang hebat, Nabi kata, ya beku menangislah. Fa in lam tabku fatabaku. Tak boleh paksa, dia kata. Air mata yang mengalir secara paksa, Allah padam api neraka kita. Nikmat paling hebat Allah bagi mata, bukan boleh tengok. Tetapi bila kita boleh menangis dengan dosa kita, itu nikmat. Pasal apa orang tak boleh menangis? Sebab hati dia ada penyakit bang. Macam mana nak buang? Tu yang kita buat program ilmu ni. Lagi nikmat mulut. Nikmat mulut bukan boleh cakap.
Loh, dia boleh bercakap. Allahu Akbar. Orang perempuan dia bercakap 26,000 satu hari. Ni saya ceramah ni, dia bercakap di belakang tak habis, nampak tu. Cakap ni nampak tu. Sebab itu lumrah. Orang lelaki 7,000 lah. Ni 7,000 dah ni. Kakak balik saya tanya, abang, tadi abang buat apa? Tahu tak dia kata apa? Tak ada apa. Sebab dia dah cakap lohok tadi habis dah 7,000 tuan. Malam tinggal 2 ya. Tak ada apa. Cuba abang tanya perempuan. Ui, hang buat apa hari ni? Dia boleh cerita bangun tidur sampai dia tidur pula. Popel, memang kita tak larat dengar. Sebab dia bercakap. Tapi mulut yang hebat bukan bercakap. Mulut yang hebat bila dia bangun pagi, dia boleh berzikir kepada Allah walaupun 5 minit. Itulah mulut yang hebat. Ada orang tuan-tuan bangun zikir pun tidak. Apa salahnya duduk astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tuan-tuan, mulut yang hebat bila zikir, Allah ampun dosa kita. Tapi ada orang tak mampu berzikir. Ada orang dia boleh ni, mulut dia ni baca newspaper, muka pertama sampai muka last. Orang tanya dia boleh hurai. Tapi pagi ni dia tak mampu baca Quran walaupun 2 ayat. Pasal apa bang? Sebab masalah iman kita kepada Allah. Ni mulut yang hebat nikmat Tuhan bagi bila kita boleh berzikir. Lagi apa mulut yang hebat? Apabila kita boleh jumpa orang kita senyum. Ni saya duduk tahun ni ada senyum pun tak? Senyum sikit oi. Tidakkah senyum itu satu sedekah? Tadi saya ceramah di Pelas. Kan banyak Pelas ni kaunter kan? Saya kata yang main ni siapa? Pengarah 2-3 orang. Pengurus. Yang banyak yang main ni kaunter, yang jaga kaunter. Saya kata saya kecil hati juga. Banyak apabila saya lalu dekat Pelas, kaunter tu senyum pun tidak. Tidakkah kita nak masuk syurga Allah? Apa salahnya bila kereta lalu tu kan, sambil ambil kad, bagi kad, senyumlah, bagi salam kah kalau orang lelaki Islam. Assalamualaikum. Tidakkah pahala? Saya kata, ni kadang-kadang kita ni tak. Pasal apa? Pasal kita sombong. Kata apa salahnya bila lalu kereta? Assalamualaikum. Tak bawa lelak no. Tuan-tuan, orang tu puas hati, dia senyum, kita dapat pahala. Ni kita nak masuk syurga, pasal ulah pasal syurga. Kata senyum, tapi kita sombong. Saya kata, ni saya duduk ni, saya kata, ni saya ceramah, tuan-tuan tengok saya senyum pun tidak. Apa salahnya senyum sikit, barulah senyum sikit tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita ni sombong tuan-tuan. Saya baru ni dijemput di Universiti Teknologi teknologi apa? Unitem tu. Ni banyak pensyarah. Kebanyakan pensyarah profesor madya. Kita ni tuan-tuan ustaz biasa ya. Depa dengar kita ni macam tak mau dengar. Dia tengok kita macam buat tak tahu kan. Saya kata kita ni jangan ada sombong. Bila sombong, riak di antaranya mulut kita. Mulut kalau tak senyum tu sombong kan, buat macam tak ada kan. Kadang-kadang buat macam tak suka ya. Saya kata mulut kita. Tapi kalau kita senyum, alhamdulillah. Sebab apa? Saya cerita. Pernah tuan-tuan ada seorang hamba Allah. Hamba Allah ni saya buat kursus ni hari Sabtu baru ni di sekolah saya. Isteri dia nak ikut saya pergi umrah. Dia tuan-tuan, isteri dia ajak tak mau pergi. Masa sampai di sekolah saya, dia tak mau masuk tuan-tuan. Jadi isteri dia mai jumpa, ustaz, saya bawa mai suami saya, tapi dia tak mau masuk ustaz. Dia tak mau pergi umrah, tak tahu. Tapi dia suruh ustaz bawa saya. Saya kata mana dia? Tu. Ustaz pergi tengok. Saya pergi. Dia buka, Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam. Cara cakap tahu dah. Abang jom masuk dalam sekolah. Tak apa, saya dengar kot luar boleh. Saya kata dengar kat luar tak apa kesan, dalam lagi syok. Tak apa ustaz duk. Dalam ada aircon. Dalam kereta saya apa ada aircon. Jenis sombong ni susah. Tak apa, terima kasih. Saya pun masuk. Bila masuk saya habaq dekat technician sekolah saya tu, buka sound bagi kuat sikit. Sound tu bagi kuat, sound tu betul-betul dengan kereta dia. Kita pun jahat kot. Dia pun buka, saya pun, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya buat kursus. Kita pandai psikologi. Saya kata pernah ada seorang hamba Allah, saya tahu mesti dia dengarnya. Seorang hamba Allah, saya bawa dia masuk ke dalam Masjidil Haram. Seorang hamba Allah ini, dia OKU, orang kurang upaya. Saya bawa melalui pintu Babus Salam dalam Masjid Nabawi, Masjid Haram, melalui King Abdul Aziz. Ketika saya bawa tu yang saya cerita Bilal bin Rabah tu.
Saya tolak pakcik ni. Ingat, kita bawa orang pergi umrah, kita tolong orang, Allah tolong kita. Saya buat nada sayun je lah. Saya tahu dia duduk dengar. Bila dia duduk dengar, kita nampak kan, technician tu duduk di luar. Dia kata, dia abad kat ustaz, dia abad kat saya. Dia buat macam tu. Maksud dia dengar, dia buka cermin. Saya pun buat nada sayu. Ketika masuk, saya tanya pakcik tu, berapa kali dah pergi umrah, berapa kali haji? Dia kata 3 kali umrah, 2 kali haji. Abang tu, dia tak mau pergi umrah. Haji tak tahu, umrah tak mau pergi, isteri dia nak pergi. Ni, mulut kita ni kita cerita. Saya kata ketika dia masuk, saya tanya pakcik, nampak dia tiang nombor berapa? Dia kata 1, 2, 3, 4. Saya kata pakcik angkat kepala. Dia angkat lah, pakcik tu lah yang OKU tu. Angkat, nampak tak? Nampak ada renda ustaz oi. Renda tu apa dah? Tak tahu. Lah, pi 4 kali, 5 kali lah, tapi tak tahu. Saya kata pakcik, renda tu dia tulis had Masjid Nabawi. Itulah Masjid Nabi yang asal. Dia kata mana nak tahu. Saya cerita tu, bukan nak abang kata tu. Nunuk abang tu harah luar tu. Lepas tu, technician yang duduk tu, dia buat macam ni. Rupanya, abang tu dia buka pintu. Dia buka pintu, dia keluar, dia duduk kat tiang. Bila duduk kat tiang, saya kata ni peluang aku. Saya pun, pakcik masuk, pakcik, saya cerita kat pakcik ni, tapi nak cerita kat pakcik tu. Itu cara dia, nama dia, Kenan sebelah. Tembak, kena orang lain, tuan-tuan. Jadi saya kata, pakcik, nampak tak apa dia ni? Dia kata, mihrab. Pakcik tahu tak mihrab apa? Mihrab, dia tahu. Inilah mihrab Sayyidina Osman. Sebab dia tak pernah dengar, tuan. Nak bagi dia dengar. Pakcik, depan lagi ni apa dia? Ni membar. Ni membar apa? Membar Nabi ya. Nabi kata, min baiti ila membari raudatun min riyadil jannah. Daripada rumahku ke membarku, taman surga. Ni taman surga, raudah. Saya tahu lah ustaz. Kita nak abang kat abang tu. Tengok-tengok dia masuk. Bila dia masuk, saya kata, pakcik, cuba tengok. Ada tempat tinggi tu. Tinggi tu tempat apa? Saya klik komputer, terus pancar. Tempat Bilal azan. Saya tak bagi tahu tak? Dia tak tahu. Itulah tempat Bilal azan. Tengok-tengok dia masuk duduk belakang. Saya kata peluang ni. Bilal bila kita cerita tentu menyentuh hati. Saya kata pakcik, itulah tempat Bilal azan. Bilal bin Rabah. Yang azan dia menggegar arash Allah. Sebab apa? Pernah dia azan, tuan-tuan. Ni, malaikat ni dengar, malaikat khusyuk. Malaikat ni bila dengar azan, malaikat tahu yang azan tu ialah Bilal bin Rabah. Satu hari ada seorang sahabat pergi jumpa. Ya Rasulullah, Bilal azan tak sedap. Aku azan sedap lagi. Boleh tak bagi aku azan? Nabi kata tak payah, Bilal dah ada tak? Tak. Saya nak try. Boleh tak? Saya nak minta ni, boleh tak? Jadi Nabi kata, sila. Dia buat azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ingat azan sedap dah. Elok dia habis azan apa semua, malaikat turun. Ya Rasulullah, hari ni tak semayang maghrib kah? Nabi kata, tak semayang. Pasal apa kami tak dengar azan? Rupanya dia ni azan tak ikhlas kepada Allah. Azan dia tak sampai ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat tak? Jadi saya katalah, itulah tempat Bilal azan. Bilal azan tak sedap, tapi dia azan, malaikat dengar di arash Allah. Dan Bilal ni, tuan-tuan, dia di antara ahli syurga, asyarul mubashirina fil jannah. 10 orang yang jamin syurga, Bilal bin Rabah. Dan Bilal ni, tuan-tuan, ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki dia di syurga. Nabi turun daripada Baitul Maqdis tu sampai di Mekah. Nabi panggil Bilal. Wahai Bilal, aku dengar tapak kaki kamu di syurga, apa amalan kamu? Bilal kata, tak ada apa aku buat pun, biasa ya. Tapi aku dengar tapak kaki yang di syurga. Bilal kata apa? Ya Rasulullah, aku ambil wuduk, ya Rasulullah, waktu maghrib. Wuduk aku akan sampai waktu subuh. Aku perbaharui pula waktu subuh akan sampai semula pada waktu maghrib. Aku setiap hari 2 kali ya Rasulullah wudukku. Rupanya dia jaga wuduk dia. Allah jamin dia, tuan-tuan, masuk syurga Allah. Tapak kaki dia di syurga. Pakcik tu, abang tu, dia mula tunduk dah. Bila mula tunduk, saya pun cerita. Abang, nampak tak tempat tu? Bilal azan. Bila Nabi mati, Bilal tak azan dah. Bilal ni, tuan-tuan, dihantar hijrah, duduk di Damsyik. Sebab Muawiyah ni, dia antara orang yang paling hebat, banyak merawi hadis. Bilal ni, dia sokong kepada Muawiyah.
Duduk di Damsyik. Masa tu pemerintahan Sayyidina Umar, Bilal tak balik. Dah lama tak balik, Umar hantar utusan. Wahai Bilal, baliklah, lama tak jumpa kamu. Dia hantar utusan ni. Maka Bilal balik. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, bila sampai, Sayyidina Umar kata, Bilal, lama tak dengar azan, cuba naik tempat ni. Bilal kata apa? Aku bukan muazzin kamu, aku muazzin Rasulullah, aku tak nak. Tiba-tiba datang dua cucu Nabi. Nama apa? Hasan dan Al-Hasan dan Al-Husin. Namanya bukan Hasan Husin. Al-Hasan dan Al-Husin. Al-Hasan ni duduk sebelah kanan. Dia tarik baju Bilal. Pakcik Bilal, launglah azan, lama tak dengar. Al-Husin pegang. Ya Pakcik Bilal, launglah azan, lama tak dengar. Rupa-rupanya tuan-tuan, muka Sayyidina Hasan daripada atas sampai ke pusat, muka macam muka Nabi. Daripada pusat sampai ke kaki, muka Sayyidina Husin macam bentuk tubuh macam Rasulullah. Jadi bila Al-Hasan ni pegang tarik, Bilal tengok-tengok, dia ingat macam Nabi suruh sebab muka sama. Lalu dia kata, kalaulah yang suruh ni bukan cucu Rasulullah, aku tak mau naik, dia kata. Tapi aku ingat macam Rasulullah suruh, dia kata. Sebab muka sama. Maka Bilal pun naik lah. Bila Bilal naik, saya tengok abang tadi yang sombong tadi, tak mau dengar tadi, dia mula duduk. Tapi tak senyum juga tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah, sombong. Tak senyum juga duduk. Macam tak mau dengar kan, tapi perasa macam nak dengar kan. Lepas tu saya kata, Bilal pun naik lah. Naik tempat tu. Saya pun klik, tunjuk tempat yang sekarang ni Bilal Madinah azan. Jadi dia tengok, dia angkat, dia tengok tu. Tengok macam tak mau tengok lah. Alah, orang tak mau ni macam tu lah. Macam dalam ni lah. Nak dengar ceramah tak mau dengar tau. Duduk rasa macam tak mau dengar. Kan nak keluar, rasa malu. Duduk Bilal tuan-tuan. Ya, ni duduk, tak mau tengok. Kemudian saya kata, Bilal naik. Bila Bilal naik, Bilal azan macam mana? Kalau ikut sunnah tuan-tuan, bukan tutup telinga. Ni dah letak je ni. Baru kita boleh main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tutup telinga, Allahu Akbar, haram tak dengar pun. Dia azan tak sedap pun. Dia tak dengar. Orang dengar, Allah teruknya. Dia berasa sedap dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu sedap tak kira dah. Rupanya dia tak dengar. Bukan tutup telinga. Ni, tak ni. Apa betul ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Jadi kan, dia pegang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah dengar-dengar tuan-tuan, mereka ingat macam Nabi masih hidup. Mereka lari ni, mai masuk Masjid Nabawi. Kita dengar azan, buat tak tahu lah. Sedangkan azan itu isim tafdil. Kabir besar, akbar tersangat besar. Allahu Akbar, Allah sangat besar. Tak ada besar dah. Kita duk basuh kereta lagi. Kereta besar. Oi. Mana besar? Allah maha besar. Makcik, Allahu Akbar, Allah. Pi pasar malam, bawang besar sekilo. Bawang besar lebih besar daripada Allahu Akbar. Mana Allahu Akbar? Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah masuk, tengok-tengok Bilal azan, semua tunduk kepala, teriak semua. Depa ingat suasana macam Nabi duduk-duduk lagi. Bila relax lah, dia tak teriak, dia sambung. Asyhadu an la ilaha illallah. Penduduk Madinah tengok-tengok sebut la ilallah, semua teriak, termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lah paling teriak banyak. Dia ni jamin syurga tuan-tuan. Dia teriak sungguh, teriak. Bila teriak, bila tak teriak. Bila tak teriak, bila sambung asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammad. Bilal tak boleh sebut tuan-tuan. Tiba-tiba Bilal menggeletar, jatuh pingsan. Bila pingsan, Sayyidina Umar, ya Bilal, habiskan, habiskan. Sayyidina Bilal jaga, dia pun asyhadu anna Muhammad. Tak boleh sebut, kemudian menggeletar, pingsan tuan-tuan. Bilal naik atas. Umar, Sayyidina Umar naik. Wahai Bilal, habiskan, habiskan. Sayyidina Bilal kata apa? Macam mana aku nak habiskan wahai Umar ya Amir Mukminin?
Ketika aku sebut la ilaha illallah tak ada apa, dia kata. Tapi bila aku nak sebut Muhammad, aku nampak Sayyidina Rasulullah keluar daripada rumahnya. Kemudian berjalan masuk dalam raudah. Aku nampak tubuh Sayyidina Rasulullah seperti mana menunggu untuk menjadi imam sembahyang kita semua. Macam mana aku nak sebut, wahai umat? Tuan, saya cerita macam tu, abang tu tunduk kepala teriak, tuan-tuan. Bila teriak, ni peluang aku ni, tuan-tuan. Yang apa duk teriak siapa? Aku cerita bagi dia tu teriak. Yang apa teriak siapa? Allah, tuan-tuan. Itulah namanya hati, tuan-tuan. Orang yang ada hati, bila sebut tentang Rasulullah, para sahabat, dia teriak. Sebab apa? Bila hati dia ni, mulut dia hebat, dia zikir kepada Allah, dia akan lembut hati ni. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingat tak? Bila kita ingat Allah, hati lembut. Macam mana kita ingat Allah? Bila dia cerita tu, dia teriak. Bila dia teriak, tuan-tuan, habis kursus, saya cerita lagi, cerita bagi teriak. Akhirnya dia teriak sungguh, habis kursus dia meluru kat saya. Dia main, dia peluk saya. Bila peluk, dia menangis ni. Ustaz, saya nak pi umrah dengan ustaz. Tadi tak mau pi, nak pi pula dah. Saya kata, abang, alhamdulillah hidayah milik Allah. Bila boleh pi, ustaz? Saya kata, bulan 12 penuh dah, awak tak daftar. Tu je, tu bila, ustaz? Saya kata, bulan 3. Lambat, ustaz. Oh, kalau boleh minggu depan nak pi dah. Tu yang semangat dah, ustaz. Tak apa, abang. InsyaAllah kalau ada kosong bulan 12 kita pi. Habis-habis tu, tuan-tuan, dia tunggu saya lepas tu. Dia kata, ustaz, rupa-rupanya hati manusia ni bila dengar agama, kita duduk baru kita tahu hidayah ni main macam mana. Saya kata, tu abang, kita kena mengaji, bang. Bila kita dengar Tuhan buka hati kita ni, bila buka hati kita, menyebabkan kita dekat dengan Allah. Nak cerita tak artilah. Sebab tu nikmat Tuhan bagi mulut. Macam mana nak dekat? Zikrullah. Zikir apa yang paling bagus? Afdhalu zikri la ilaha illallah, tuan-tuan. Ni tuan-tuan duk dengar ni, mulut ni tak bergerak tapi hati bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni hati main. Walaupun tuan-tuan dengar, mata tidur, tapi hati main. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan hati-hati lena, tuan-tuan. Tak apalah, hati main. La ilaha illallah. La tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha. Sebab tu tuan-tuan kena sebut la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kita duk buat tahlil je nak. Afdalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Kan? Iman la ilaha illallah. Rupanya ayam panggang, nasi ayam bagusnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 20 Pak Imam. Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 40 Allah. Kita la ilaha illallah lah kali. Bunyi macam bom meletup, tuan-tuan. Sebenarnya berzikir biar perlahan dan lambat. Hati ni biar masuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilallah. Bang, siapa yang umurnya 70, dia jamin syurga Allah. Siapa sini umur 70? Ada tak? Apa-apa. Lagi siapa? 71 dah lagi. Cikgu ya apa? 80 dah. Siapa lagi 70? Tak ada no? Tak mengaku semua belagak muda, cik. Bang, siapa umur 70, katalah umurnya 20, sehari dia berzikir 10 sudah. 1 tahun ada 363 hari, dia telah berzikir 3,630 hari. 1 tahun, 10 tahun 36,000. Kalaulah 20, 30, 40, 50, 60, 70 kali dengan 5, dia jamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Kalau sehari 10 ya, takkan sehari 10 tidak. Mungkin banyak. Kalau banyak dia dululah masuk syurga. Tapi dia kalau korang, dia dululah. Sebab tu tuan-tuan, untung kalau umur panjang. Kalau umur pendek rugi. Sebab tu zikir bang, sambil dengar ceramah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni hati nama ni. Lagi apa? Allahumma salli ala Muhammad. Jangan tinggal. Kita ni khatib baca khutbah, ni hati ni main. Sebab apa? Kan bila kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, suruh selawat. Kan? Masa dengar tu, hati tu, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau boleh khatib tu baca bagilah ni.
Tonton, ni khutbah kedua ni, selawat. Boleh tak tuan tu? Ini dah, tuan-tuan nak selawat, selawat. Tuan-tuan nak tidur pun tidurlah. Aku elong jalan. Nah, lena habis. Sebab tu try panggil saya. Ni try baca khutbah sekali. Sebab dia tepi jalan senang. Saya nak singgah, terus baca khutbah, terus saya beredar. Senang. Kadang-kadang panggil baca khutbah, jeniang. Kita baca khutbah, tak today. Tak faham tuan-tuan. Tak today. Orang jenis Bali ni kan. Sebab tu orang Bali ni problem tuan-tuan. Kita buat kursus haji kan faham. Tabur haji buat kursus haji ya. Habis-habis tuan-tuan habis kursus tunggu bilik A semua duduk bilik ayam. Rupanya bilik A tu bilik ayam. Macam orang putih main tanya, I want to ask you, do you understand English? Dia tak ada. Ingat faham? What is the day for today? Tak today. Orang tanya hari ni hari apa, dia tak today. Mampus tuan-tuan. Tak tahulah. Sebab tu tuan-tuan, bagi saya baca khutbah. Sebab apa? Bagi selawat. Selawat tuan-tuan. Baru betul. Ni dah, tuan-tuan nak selawat, selawat. Saya buat tak tahu dah. Saya pernah cerita tu dalam YouTube kan. Dulu saya duk mengaji dekat Insaniah, dekat Melgong lah. Tepi Insaniah tu ada satu masjid besar yang baca khutbah kebanyakan profesor semua. Profesor bapi baca, ya Allah. Saya pernah pergi dengar khutbah. Alhamdulillah, hari ini kita menyambut 16 September hari kemerdekaan Malaysia. Kita hendaklah bersemangat tuan-tuan. Yang dengar semangat semua. Saya duduk sebelah saya tu profesor tuan. Dia duduk kita menyambut kemerdekaan dengan semangat kerana perjuangan orang-orang terdahulu. Saya duduk elok. Tak tahu dia, saya duduk kiri, kanan, depan, mesti belakang. Tak tahu dia, boom, jatuh belakang. Dah jatuh belakang, pakai kain haram spenda, betul. Terselok tu, dia Angry Bird, tuan-tuan. Allah Akbar. Dah merapu tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh main masjid ni pakai elok, Kadang-kadang kita selok spenda tak pakai. Betul tak? Selok spenda pakai tak? Tengok. Aku tahu dah. Sebab tu duduk celah tiang. Takut tuan-tuan. Allah. Orang lelaki ni selok spenda tak pakai tu. Tak mana api lah. Sebab tu kalau boleh ni, kita baca khutbah nak bagi pengajaran. Sebab apa? Di antara nak suruh orang zikir, selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun dia pejam mata, ingat orang yang selawat, satu selawat. Man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha asyara. Siapa selawat dekat Nabi satu, malaikat Allah selawat kat dia 10. Allahumma salli ala Muhammad. Bang, penuhilah mulut kita ni dengan zikrullah bang. Itulah tanda syukur nikmat yang Tuhan bagi mulut. Ringkas cerita. Lagi apa? Tak mau sebut panjang-panjang. Ni tangan kita. Tangan kita tanda syukur, bukan boleh pegang. Tangan kita syukur bila kita boleh buh dalam tabur masjid walaupun RM1. Buh tabur masjid ni RM1. Itulah tandanya syukur nikmat yang Tuhan bagi tangan. Ini tangan kita, alhamdulillah ustaz, alhamdulillah tangan boleh pegang, bukan. Tapi ada orang tuan-tuan tak nampak hebatnya sedekah ni. Hebat tuan-tuan sedekah. Saya nak cerita tuan-tuan. Saya baru ni jumpa ada seorang makcik main jumpa saya. Ustaz, saya ada anak ustaz, anak saya nak mengaji universiti ustaz. Tak ada duit sangat-sangat ustaz. Tak ada duit ke? Saya tak betul ke? Mana surat tawaran. Kadang-kadang mereka tipu tuan. Dia buat mai tengok-tengok, betul. Bila betul, saya bawa pergi Masjid Batu. Masjid Batu lebih kurang masjid macam ni lah. Ramai orang. Saya kata tuan-tuan, ada seorang anak, dia nak pergi Mesir, dia duit tak ada. Ni dapat tawaran ni. Mai budak tu mai. Dia ni ibu tunggal. Pak dia meninggal. Kita buat kutipan derma. Kutip-kutip dapat lebih kurang dalam 4,000. Bila dapat 4,000, malam tu mereka bagi duit kat saya. Hak duit tu saya bagi semua. Yang mereka bagi tu, buh semua. Makcik tu mai jumpa ustaz, terima kasih ustaz, dapat 4,000 lebih, lepaslah tambang ustaz. Oh, boleh pergi lah Mesir. Alhamdulillah ustaz. Saya kata alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Bukan saya bagi, semua jemaah bagi. Tuan-tuan, ini bukan baru berlaku. Dah hampir 6 tahun dah. Bila 6 tahun, saya nak buh minyak kereta. Tiba-tiba mai seorang budak naik kereta tu. Allah, kereta besar kereta ni. Dia berhenti. Assalamualaikum ustaz. Saya tengok, pakai semat dengan tai macam cukup. Waalaikumsalam. Ustaz kenal saya? Tak kenal.
Ustaz ingat tak yang kutip dermakan Masjid Batu, Ibu Tunggai? Saya ni Ustaz, alhamdulillah saya buka satu kedai jual madu Yaman. Madu Yaman tu dia import tuan-tuan, dia jual jutawan lah. Dia kata, Ustaz terima kasih lah, alhamdulillah saya balik Mesir, alhamdulillah dengan ilmu yang saya ada, Tuhan angkat darjat saya Ustaz. Ustaz nah, dia pun buh dalam ni. Saya kata, tak payah. Dia buh kata tak payah. Masa tu tak tengok kereta dia lagi. Tak payah. Dia buh. Ustaz, tengok dalam kereta dia, mak dia keluar. Tengok kereta tu. Kereta tu hebat. Saya pun payah. Tadi tak payah. Tak boh. Dia boh kita balik. Balik buka baju kan. Buka baju sangkut. Bini tanya, "Bang, mana baju nak basuh?" Tu dalam tu semua sangkut. Kawan pun ambil buka. Bini cek dulu. "Bang ni dalam sempur ni. Duit ni. Ambil lah, tak apa ambil." Kita belakang. Ambil. Dia buka. "Abang banyak ni." "Tak apa, ambil lah." "Bang, $2,000 US. 2,000 bro. Aku dah wakaf kat bini aku dah." Allah. Takkan nak tarik balik. Allahu Akbar. Ish, malu. 2,000 kali dengan 45 berapa? 8,000 wakaf kat bini. Kawan senyum tak kira. Malam tu servis punya bagus. Tengok tuan-tuan, saya bantu dia. Dulu ni keluar, alah ceramah orang bagi 200. Tuhan balas setelah 6 tahun, isteri saya dapat faedah 8,000. Tuan-tuan, itu nama kehebatan sedekah. Kita tak nampak bang. Sebab tu tuan-tuan, tangan yang baik bukan boleh pegang bang, boleh bagi sedekah, boleh bantu orang. Tapi kita ni tuan-tuan berkira bang, itulah nikmat. Lagi apa? Nikmat kaki, bukan boleh jalan. Ada orang jumpa saya, "Ustaz, saya pergi semayang masjid Ustaz, mereka kebah kasut saya." Ni main masjid ni tuan-tuan, tu kasut saya tu baru ni ceramah kat Ian, keluar mereka kebah. Tolong tengok saya tuan-tuan, tengok. Allah, saya nak cerita tuan-tuan, ada seorang hamba Allah ni kan, dia ni keluar orang kebah kasut dia kulit, dia beli di Mekah RM60. RM60 tuan-tuan, RM60 orang kebah. Allahu Akbar. Dia tension ni, dia duduk marah. Di Mekah saya jumpa dia, hilang dekat Masjidil Haram kasut dia. Saya bawa dia, bawa tuan-tuan. Kalau pi dekat Masjid Haram, kalau tuan-tuan cari, ada satu kedai roti yang dijual oleh Bangladesh. Ada seorang pakcik, dia pengusaha ni kedai roti tu. Kalau tuan-tuan masuk, pakcik ni dia kaki tak ada. Ketika dia lahir, saya bawa lah, ni ustaz ni tak apa, Masjid Haram ni main orang kebah kasut, dah aku beli RM60. Saya bawa jumpa pakcik tu. Pakcik tu senyum ya. Saya kata kat dia, "Ustaz, saya tengok pakcik ni. Ustaz tahu tak sejarah dia?" "Tak tahu." "Pakcik ini lahir, kaki pun tak ada, kasut tak pernah pakai." Ustaz kasut hilang pun komplain. Dia kaki pun tak ada, tapi dia usahawan roti terbesar di Mekah. Ustaz tak syukur ke? "Alhamdulillah Ustaz, dia kaki pun tak ada, kasut tak pernah pakai tu. Aku kasut hilang." Lagi tak apa, biar hilang lagi banyak, lagi bagus. Alhamdulillah. Dan sebab tu tuan-tuan, kita kaki bukan boleh berjalan. Bila kaki kita boleh datang rumah Allah ni, tu tanda syukur. Ni tuan-tuan duduk lengah tak? Lengah. Setiap lengah yang tuan-tuan duduk, pahala punya banyak. Ni nampak lengah tu. Nu nampak abang kita duduk atas kursi nampak. Kalau ikut tak mai tau. Tapi mai, pahala lagi banyak. Nampak makcik duduk, nampak yang berdiri pun ada. Semua ni Allah kira. Sebab itu nikmat kaki kita. Habis itu nikmat fitriyah. Yang kedua apa? Nikmat yang disebut oleh para ulama. Nikmat yang kedua disebut sebagai nikmat alamah. Alamah ni nikmat alam. Contohnya Allah bagi udara kita sedut. Bang, ada satu benda yang sangat penting, kamu sedut dan lepas, di tengahnya kita tak tahu. Tuan-tuan tahu apa dah? Sedut belum tentu boleh lepas,
di tengahnya ialah kematian. Kita sedut, Allah kata dah sampai dah, tak boleh lepas dah. Ada orang lepas, Allah kata tak boleh sedut dah. Itu namanya kematian. Sebelum mati bang, udara yang kita sedut ni, syukurlah banyak-banyak bang. Lagi nikmat apa? Nikmat ni, bumi yang Tuhan bagi ni. Kita cucuk tanam pun tidak. Bang, sedekah ni bukan bagi duit je. Nabi kata, siapa yang tanam pokok, kemudian pokok tu tak ada buah, orang duduk bawah dia. Setiap orang yang duduk bawah pokok tu, dia dapat pahala di akhirat. Dia tanam pokok, pokok tu berbuah, tiba-tiba kelawak main sapu semua. Kelawak yang makan itu, setiap biji yang dimakan kelawak, itu juga sedekah. Dia tanam pokok, tiba-tiba pokok buah banyak, orang curi buah dia. Setiap buah yang dicuri, itu juga sedekah. Tuan-tuan bayang tengok, sebab tu sedekah ni bukan masuk buah duit dia. Tanam pokok, tuan-tuan cucuk tanam padi, lagi banyak buah je tak? Lagi banyak pahala. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, di antara nikmat alamnya apa? Angin, udara, bumi kita ni. Lagi apa? Bini kita nikmat alam. Kan? Siapa tak menikah tak tahu lah. Bini kita nikmat. Orang yang ada bini disebut apa? Tenang hidup dia. Kalau tak kahwin tuan-tuan, orang yang tak kahwin makruh kalau sembahyang jadi imam. Sebab otak dia berserabut. Tapi bila jadi imam, kalau boleh orang yang dah menikah, kita tolak orang menikah. Allahu Akbar. Dia tak fikir apa dah. Bini tak ada dah. Ini adik menikah ni. Tolak jadi imam. Allahu Akbar. Dia nampak Doraemon. Dia tak pucuk kan. Dia jarang saja. Tapi orang yang dah kahwin, Allahu Akbar, dia dah cukup nikmat. Di antara apa? Nikmat alam, bini yang Tuhan bagi ya kita. Sebab tu disebut oleh Nabi, di antara paling hebat manusia ni apabila dia dapat isteri yang salihah. Isteri salihah itu di antara nikmat. Isteri salihah ni, tuan-tuan main di sini kan, bini duduk di rumah, tuan-tuan duduk dengar ceramah, tuan-tuan dapat pahala, bini kita dapat pahala. Tuan-tuan hebat orang perempuan ni. Ni, makcik-makcik, suami main tak? Siapa suami tak main angkat tangan? Oh, semua main, alhamdulillah tuan-tuan. Kan? Ni suami main, depa dapat pahala, suami dapat pahala, suami dapat pahala, depa dapat 2 kali. Allahu Akbar. Untung tak? Tu syarat dia, isteri solehah. Ada orang jumpa saya alhamdulillah ustaz dapat isteri solehah. Solehah betul tak? Solehah binti Din. Solehah binti Din. Solehah binti Din tak boleh pakai tuan-tuan. Haram tudung tak pakai. Kita dapat isteri solehah tu apa dah? Isteri yang redha apa yang suami buat. Kan? Suami kita kakak saya nak abang, bukan wali Allah. Suami kita nama Muhammad bin Abdullah, tapi bukan Nabi. Suami kita orang biasa aja. Bila suami kita orang biasa, suami kita ada kelemahan. Bagaimana kita nak redha? Kita terima apa ada. Sebab tu dibuat kajian baru ni, seorang isteri yang baik selalulah tidur di celah ketiak suaminya. Ni kajian kan? Kerana apa? Bau ketiak ni psikologi, bukan sunnah Nabi ya. Ini psikologi. Siapa isteri yang cium ketiak suaminya, dia tenang. Tenang. Kakak! Balik! Abang! Angkat tangan! Psikologi kata tenang. Cium-cium bau harameh. Pensan tu. Pensan tu tuan-tuan. Dah, itu psikologi. Dan Nabi pernah, bila Aisyah kan tidur rumah dia, Aisyah ni tidur celah ketiak Nabi. Nabi pegang ni, saya cerita dalam YouTube. Ya Humaira, wahai si pipi merah. Kita boleh tak bantu pegang? Pipi berutu. Bukan pipi merah berutu tuan. Syaidah tengok. Ya Rasulullah Habibi, wahai kekasih Allah, kekasih aku. Tu tengok, isteri Rasulullah tengok. Agak boleh tak balik ni? Bang, angkat tangan. Letak kepala, cari abang tak jumpa. Pasal apa? Bulu ketiak tu dia. Kena cabut satu-satu tuan-tuan. Ni Nabi SAW, dia biarkan isterinya tidur atas rebanya. Dan Nabi pernah tidur atas reba isterinya. Tidur atas reba isteri ni. Tuan-tuan boleh tak? Yang hangguk bahang nikah pun tak lagi. Semangat tu. Semangat bukan main. Bini pun tak jumpa lagi. Ni yang dah jumpa ni, try buat bang. Tidur atas reba. Tarik tu. Duduk sana nak tidur.
Abang jangan tidur atas reba abang, atas bantai dah. Ni Nabi tidur atas reba Sayyidatina Aisyah. Pernah Nabi semayang Allahu Akbar, Aisyah rindu Nabi dah raba. Tu yang ambil daripada Imam Hanafi, bila bersentuh lelaki perempuan tanpa dalam keadaan nafsu syahwat, tak batal wuduk. Sebab Aisyah pernah raba-raba tersentuh kaki Nabi, Nabi terus semayang. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kita boleh ikut mazhab Hanafi. Syarat dia wuduk Hanafi. Tu kena mengaji. Wuduk Hanafi macam mana? Ambil wuduk, kepala basah semua. Ni khilaf ulama lah. Kalau boleh kepala tu kita basah semua. Bila basah semua, itu Hanafi. Bila bersentuh lelaki dan perempuan bukan mahram, tanpa syahwat tak batal. Tak batal. Kalau ikut Syafi'i kita basuh 3 orang kan. Kalau boleh tuan-tuan, kalau ikut saya akan habaq. Jamaah lelaki ambil wuduk ikut Hanafi. Perempuan tak apa, perempuan dia pakai tudung semua. Dia tutup semua kan. Takkan orang nak pergi sentuh kot. Pergi pegang muka dia, takkan kot. Kita pakai ke ihram, lepas tu atas spender pun tak pakai. Bila tawaf, orang sepak, tum. Geram aku. Kan? Tentu kita buat tak tahu sudah, jangan tengok. Kalau tengok perempuan Arab. Pum sepak. Allah. Buat tak tahu sudah. Subhanallah sepak pum. Buat tahu. Pum subhanallah, subhanallah. Pum subhanallah. Subhanallah sebut juga tapi geram tuan-tuan. Kan? Jadi tak mana piat dah. Lupa dah pun. Ada? Atas kaki tadi. Bukan kaki tu sambung tu berdiak dah. Lupa. Cerita macam-macam lupa. Tengok bagi lupa dah tuan-tuan. Isteri kita kan, isteri yang solehah macam mana? Kalau boleh tuan-tuan, Nabi pernah tidur atas reba Aisyah. Kalau boleh tuan-tuan, ada masa tidurlah, bermanjalah dengan isteri kita, tak rugi bang. Manja sambil tengok TV tu. Sedap paha hang, haram isi apa pun tak ada. Tinggal tulang dah teruk dah hang ni, no. Kalau sekorang lagi bagus juga. Dia kata abang nak mampu, nampak televisi tu duduk dekat dinding, satgi lekat atas kepala abang. Dia kata. Nabi tidur atas reba Sayyidina Aisyah. Nabi tidur atas reba pak mentua. Pak mentua ketika hijrah ni ada, Nabi naik Jabal Sur. Saya naik Jabal Sur 3 jam. Lepas tu nak turun, tak mau turun tuan-tuan. Saya tengok ada seorang makcik, dia naik juga. Ustaz, tak larat turun. Tu macam mana? Ustaz, ada tak perkhidmatan helikopter? Saya kata makcik mai pun 5,000 bayar 4 kali. Naik helikopter. Aku luncur pada atas ni turun bawah tu. Belagak sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan. Tak larat naik 3 jam. Tengok-tengok ada lubang. Saya masuk tuan-tuan, memang lubang tu ngam-ngam ada orang. Nabi pernah duduk tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar duduk, tak boleh duduk. Nabi tidur. Nabi tidur atas reba Sayyidina Abu Bakar. Ketika tidur tu tuan-tuan, ada binatang keluar ni. Binatang kala jengking nak sengat. Sayyidina Abu Bakar sayang Nabi, dia guna jari dia jolok. Binatang tu keluar, dia jolok. Jolok, binatang tu gigit. Bila binatang tu sengat, dia tahan ni, dia tahan. Takut binatang tu keluar, gigit Nabi. Dia tahan air mata keluar tuan-tuan, jatuh atas pipi Nabi. Bila jatuh atas pipi Nabi, Nabi jaga, wahai Abu Bakar, kenapa menangis? Dia kata, awak aku tak teriak, dia kata ni binatang ni nak gigit hang. Aku takut gigit hang sengat. Aku jolok jari, dia gigit aku. Aku tak tahan dah, air mata aku keluar jatuh atas pipi. Pasal apa? Tak kejutkan aku. Apa kata Abu Bakar? Masakan aku nak kejut reba aku ini seorang kekasih Allah. Hebat tak? Hebat lah. Ni kita bukan kekasih Allah. Menantu kita boleh tidur atas bab perempuan. Ni mau itu. Balik lagi. Mat! Dia! Menantu main tak. Orang tua ni buang tabiat nak mampu. Awak pelik sangat ni. Selalu tak pernah bagi tidur pun. Selalu jerakah terpelantin. Ni pasal apa? Nabi tidur atas reba pak mentua bang. Nabi juga tidur atas reba menantu. Balik peperangan, Sayyidina Ali duduk ada. Ya Ali, ta'al, ijlis hena, duduk. Nabi letak kepala. Ni, Nabi tak atas reba menantu. Sayyidina Ali buat tak tahu lah. Boleh bang? Pakcik! Bukan pakcik. Pak! Tidur atas reba, cek! Pak tak? Boh menerajang tu. Nabi letak kepala, letak balik peperangan. Lena sungguh, lena.
Rupanya Sayyidina Ali tak sembahyang asar je tuan-tuan. Nabi jaga, "Ya Ali, kenapa tak kejutkan aku? Tidakkah kamu belum salat asar? Masakan aku nak kejut ya Rasulullah? Engkau ni kekasih Allah, tak mampu nak kejut ya Rasulullah." Ni, bila kata macam tu, Nabi keluar pi dekat pintu tuan-tuan rumahnya. Nabi kata apa? "Demi aku di bawah kekuasaanmu, kau naiklah matahari yang nak jatuh ni sejengkal ya Allah, supaya kekasih ni, menantuku ni dapat solat asar." Tiba-tiba matahari tu naik sejengkal. Tak jatuh tuan-tuan. Sayyidina Ali habis solat asar baru jatuh. Masa tu penduduk Madinah nak sembahyang maghrib, tunggu-tunggu tak jatuh. Lah, ni apa cerita? Sebab apa? Meraih kekasih Allah, tidur atas reba menantunya. Kita sombong bukan main. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih Allah, bagi kita nikmat di antara apa? Isteri kita, suami kita, ni anak kita ni nikmat alam. Ada orang tak ada anak. Betul tak? Tak ada anak. Saya ada 6 orang anak. Dalam hati saya, aku tak sempat nak didik anak aku, tapi aku didik anak orang. Saya cikgu. Saya didik anak orang. Allah hantar orang didik anak saya. Sebab tu dia nampak. Ada tak di kalangan kita ni cikgu? Cuba angkat tangan. Ramai tak? Pengungsi cikgu. Cikgu lagi? 2. Cuba angkat tengok lagi. Tak mengaku. Cikgu sempat dah ajak anak cikgu? Tak sempat tidak? Kita ajar anak orang, Allah ajar anak kita. Jangan susah hati. Sebab tu ingat, tuan-tuan bantu orang, Allah bantu kita. Saya ada 6 orang anak tuan-tuan, tak ada nak ajar. Perempuan tuan-tuan, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat ingat jantan. Pergi beranak kat hospital Dr. Aisyah. Saya pun jantan lah, alhamdulillah. Doktor keluar. Doktor, jantan ke perempuan? Perempuan. Masya Allah. Doktor kata, orang dapat anak, alhamdulillah. Dia tak siapa kata Masya Allah. Awak tak Masya Allah, dah 3 dah perempuan. Ingat ni jantan. Oh, sabit tu pun, Ustaz, ada orang tak ada anak, Ustaz. Syukurlah, alhamdulillah, Ustaz. Yang kelima, perempuan juga. Yang keenam, tak mau tengok tu. Nak dapat jantan ke perempuan, lantak pi. Beranak. Doktor kata, dapat dah. Okey, tak apa. Tak pi tengok. Telefon ayah. Ayah main dapat dah yang nombor 6. Ayah pun main. Nak buh nama apa? Buh Fatimah ke Aisyah ke? Buh lah. Okay. Ayah buka. Hang biar betul. Takkan nak buh nama Fatimah? Awak jantan. Kita tak tengok kan? Betul ke ayah? Hang tengok Angry Bird ada dia. Saya tengok. Alhamdulillah. Jantan tuan-tuan. Yang last kali jantan. Lepas tu kelang tutup terus. Tapi pintu kelang buka lagi lah tuan-tuan. Kalau tutup aku ragas tiang tu lah. Alhamdulillah. Menghapus. Minta maaf. Ceramah orang muda-muda dia menghapus sikit boleh. Sebab tu alhamdulillah. Kita ajak anak orang. Allah ajak anak kita. Saya anak saya 6 orang hafal Quran. Anak sulung 23 saya nak cerita. Baru ni orang Kuala Nerang mai direct tu lelaki macam ni. Mai ustaz, saya suka anak ustaz. Saya tahu apa ciri kamu? Saya hafal Quran 30 juzuk. Saya tahu betul ke? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ulang dan sambung. Dia ulang dan sambung. Soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukhmum ma'uyun fahum la sambung. Dia sambung. Soalan ketiga pun dia sambung. Okey, ambil anak saya. Dia bawa main mak dia. Ustaz, tak ada belanja apa ke? Saya tak ada. Tak ada ke ustaz? Tak ada ke? Ambil tanya banyak pula. Mercedes sebiji, rumah banglo, tanah 10 ekar. Tanya banyak. Orang bagi mudah ambil lah. Alhamdulillah, terima kasih ustaz. Balik seronok. Main pula baru ni. Anak kedua saya. Ustaz, saya suka anak ustaz. Kata, apa ciri kamu? Saya hafal 30 juzuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ulang sambung. Dia sambung. Soalan kedua, dia sambung juga. Soalan ketiga, dia sambung. Soalan keempat, dia tanya aku. Aku tak boleh sambung. Saya bukan hafal Quran. Dua belagak macam tu lah. Lah kali mampu aku. Ni anak saya yang ketiga saya ni. Siapa nak sambung? Jangan main umur 60. Saya sambung. Cikgu ya main nak sambung, tobat aku tak bagi.
Cikgu ya, saya cikgu, saya sama mereka. Orang lain tak bawa, Alhamdulillah, kita asuh orang, Allah asuh anak kita, bang. Sebab tu tuan-tuan jangan susah hati, bang. Sebab tu tuan-tuan, Allah bagi nikmat anak. Didiklah anak kita jadi orang yang bertakwa. Jangan didik anak kita jadi engineer. Ini anak aku nak jadi engineer. Bang, rugi bang. Engineer lahir tak sembahyang. Anak aku nak jadi peguam. Anak kita jadi peguam, Quran tak boleh baca. Jadi orang yang bertakwa. Ni adik ni. Adik nak jadi apa, Cuk? Apa dah? Juru terbang. Hilanglah 730. Bolehkah juru terbang? UPS ambil lagi. Ambil dah, tahun ni lah. Tak dapat keputusan lagi. Minggu depan lah. Alhamdulillah. Agak-agak boleh dapat A tak? Berapa? 5 EA. 5 EA apa? Adik, tak usah jadi juru terbang. Jadi orang bertakwa. Esok juru terbang yang ingat Allah. Tuan-tuan, kita berada di atas kapal terbang ini. Mari kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. Seronok tak? Kita pun naik kapal terbang, hilang pun tak apa. Alhamdulillah. Baca juga umul kitab. Ini nak naik kapal terbang, tuan-tuan, kita berada di 360,000 km. Tuan-tuan nak baca tak baca, lantak pergi tuan-tuan. Yang penting kita sampai destinasi. Hilang tuan-tuan. Juru terbang yang takwa kepada Allah. Ada, saya pernah naik tuan-tuan, satu kapal terbang Air Asia. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya juru terbang disebut nama. Marilah kita mula dengan umul kitab dan marilah sama-sama ikut saya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Dia baca tuan-tuan. Kami ni alhamdulillah tuan-tuan, ada juru terbang Melayu yang takwa kepada Allah. Ketika keluar ni, juru terbang tu duduk depan ni. Assalamualaikum. Selamat no, sampai no. No, insya-Allah jumpa lagi. Juru terbang tunggu. Sambil salam ni, saya tengok tu dia janggut. Saya kata, ya Allah, dari lebam ni. Bagusnya, terima kasih Tuhan kerana membukakan perjalanan dengan ingat Allah. Dia kata, Ustaz, dia tak sebut Ustaz, dia kata kita ni bawa, dia kata, tapi ingat destinasi ni bukan kita tentu, dia kata, Allah tentu, dia kata. Dah sampai alhamdulillah. Dia kata macam tu, saya kata hebatnya. Ini juru terbang adik. Boleh tu? Boleh? Woi! Terkejut. Macam mana nak awak berterbang, aku terekam, terkejut dah. Tak lagi orang naik, kata, woi! Tuan-tuan yang dikasihi dalam, kita ada anak anugerah nikmat alam yang Tuhan bagi. Lagi apa? Nikmat yang ketiga ialah nikmat yang disebut sebagai diniyah. Nikmat agama. Cuba bayang kalaulah kita lahir bukan Islam, macam mana? Ni, tuan-tuan ni, orang guru ni beranak-beranak Islam. Nama Muhammad, nama Abdullah. Cuba lahir-lahir bukan Islam. Tidakkah ini satu nikmat? Sebab tu Nabi kata nikmat yang Allah bagi kat kita dua. Pertama, Islam dan iman. Saya syukur sangat-sangat tuan-tuan sebab lahir Islam. Sedangkan nenek saya bukan Islam. Nama Tok Mengketi bin Vijot. Bukan bin, anak lelaki Vijot. Saya Abdullah Khairi, cerita tuan-tuan, bin Haji Harun. Haji Harun, Haji Syafi'i. Haji Syafi'i, Haji Awang Muhammad. Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq. Islam lagi lah. Haji Ishaq bin Tok Mengketi. Tok Mengketi ni tak Islam. Tok Mengketi anak lelaki Vijot. Lepas tu tak tahu lah. Siam perut hijau ke biru, saya tak tahu lah. Apa jenis siam. Siam. Alhamdulillah. Lepas tu masuk nama Haji Abdul Rahman. Pergi Mekah tuan-tuan. Dan dia mati di Mekah. Ni masuk Islam ni. Kalau tak masuk Islam, nama saya bukan Abdullah Khairi. Songsak Predik. Adik-beradik bonsak-bonsana had umin badminton tu, tuan-tuan. Kalau lah nenek saya tak masuk Islam hari ni, mai bukan pakai jubah ha, bukan pakai kepiah, tahu tak pakai apa? Pakai macam kain ihram juga. Tapi warna oranye. Lepas tu dia letak kat atas. Lepas tu 3 line. Tok Sami kan. Tapi kerana Nabi Muhammad saya Islam, alhamdulillah, nama Abdullah Khairi. Maksud dia hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku ha. Isteri saya pula keturunan mamak. Mamak Nur Hafizah binti Mamak Ishaq. Lepas tu Mamak Hashim. Lepas tu Mamak Maidin. Lepas tu Mamak Kuti. Lepas tu Mamak apa aku pun tak tahu lah. Tahu tak Mamak yang cakap sepatah golek 5 patah. Lama tak jumpa. Hang jangan buat leceh. Cakap 3 golek 10. Betul? Tu Mamak tuan-tuan. Kan itu biasa. Ni Mamak alhamdulillah saya menikah. Dia Mamak, saya Siam.
Siam campur mamak jadi semak. Ni, kerana Nabi Muhammad, nikmat yang Allah bagi dunia, kita Islam tak syukur ke bang? Sebab tu kalau tuan-tuan duduk, ya Allah syukurnya aku, ya Allah aku Islam, ya Allah. Sebab mak ayah saya Islam. Sedangkan mak saya buta huruf, tuan-tuan, baca tak boleh. Mak saya baca tak boleh, tulis pun tak boleh. Tapi baca Quran okey. Ayah saya tok guru pondok. Mak saya, Allah baca minta erti. Kalau bagi baca tu, dia heja. S-A-S-A Y-A-Ya. Bunyi apa? Ha? Lah duk bunyi lah tu. Batang tak betul. Saya kata S-A-S-A Y-A-Ya saya. Kayuku M-I-Me. Tak boleh batang. Sampai lah. Umur 72 dah. Kita ajak tak boleh. Tapi Quran tu dia. Dia boleh tarik lagu. Nak buat lagu apa pun boleh. Hijaz kah, ras kah apa. Saya tak ada lagu apa pun tak ada. Lagu aku lah kira. Tuan, alhamdulillah. Tapi hidup susah bang. Mak saya ni. Hidup susah. Saya pun hidup susah. Balik ke ni, balik sekolah. Mak bagi 2 kupang lah. Zaman tu. Tahun 80-an. 2 kupang. Pi balik, pi naik bas. Balik sekupang, pi sekupang. Kadang-kadang lapak. Sekupang tu boleh beli bihun. Bihun tu kalau tambah kuah laksa jadi 15 ringgit. Jadi macam mana nak buat? Berdarah perhabis bang. Lain kali balik jalan kaki. 11 kilometer jalan kaki. Lah ni suruh jalan kaki, tobat aku tak jalan. Tak larat tuan. Dulu jalan kaki relax lah. Sambil jalan tu ada Cina tanam sayur. Kita duit tak ada, aku curi sayur tu tuan-tuan. Timun tu, timun. Baru ni baru teringat, ya Allah aku curi timun ni. Saya pergi jumpa. Ni ada tak you punya bapak? Dia kata bapak saya kah? Bukan bapak lah, Tok Wan saya sudah mati lah. Saya kata lah aku dulu ni jalan balik aku curi timun Tok Wan hang. Boleh halal tak? Dia kata tak apa, saya sudah halal, jangan takut. Loh Cina tu halal lah. Dia tu Cina haram tak tahu apa pun. Betul ke halal ni saya nak bayar ni? Tak apalah lah. Dulu memang orang susah dia kata. Orang curi biasa. Ambillah makan tak apalah. Saya ni tak apa. Betul tak? Betul. Tengok Cina halal. Alhamdulillah tuan-tuan. Susah balik mak. Tak ada apa mak dia kata. Hantu lapak nasi ni. Bila lapak kita pegang pintu. Pom. Saya. Orang kata tak aku nak tembak pelanduk. Nak tembak pelanduk. Kita ada pelanduk. Alhamdulillah. Rupanya tahu tak pelanduk apa? Jantung pisang. Dia ambil galah tuk pelanduk kan, kedebuk jatuh. Dia belah 5 buah masak cabai. Punya sedap. Lah ni dia buat masak cabai pelanduk tu, tobat aku tak makan tuan-tuan. Belagak dah mampu. Susahnya. Tapi alhamdulillah Allah anugerah mak ni lah anugerah yang Allah bagi cukup hebat walaupun buta huruf. Saya mengaji ni, duduk universiti, telefon mak. Sebab doa dia mustajab. Assalamualaikum mak. Cik nak periksa bagi esok mak. Ni subjek ni susah mak. Mak doa ni. Mak saya siam. Dek-dek. InsyaAllah dia kata. Dek-dek tu budak-budak. Dek-dek no, insyaAllah. Dia pun, ya Allah bagilah anak aku boleh jawab. Dia panjang belakang tu sebab mat aris lin sukun. Bagi boleh jawab. Saya pun terima kasih. Saya pun jawab mak aris lin sukun juga tuan-tuan. Esok ni pi bilik peperiksaan. Dia pun letak kertas. Semua boleh jawab. Haram tak betul pun. Sebab mak doa boleh jawab. Memang boleh jawab. Sepatut dia kena doa. Bagi betul. Baru betul ya tuan-tuan. Silap tuan-tuan. Tapi doa mak mustajab tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, Allah anugerahkan kita alamah. Apa dia? Ni nikmat alam. Ada mak, ada ayah. Ada anak-anak, ada isteri, ada suami. Syukurlah tuan-tuan banyak-banyak. Lagi apa? Satu lagi nikmat diniah, nikmat agama yang tadi. Allah bagi kita Islam, syukur banyak-banyak. Lagi apa? Nikmat ikhtiariyah. Yang ni lah kita banyak lupa. Ikhtiar ni apa? Nikmat kita ikhtiar. Ada rumah. Bang, biar rumah besar. Tapi rumah itu ingat Allah. Sembahyang penghuni rumah tak tinggal, itu kita nak. Ikhtiariyah apa? Kita ikhtiar. Alhamdulillah ada harta. Kereta mai rumah Allah. Jangan kata Allah ustaz saya ada, kalau boleh tak mau kereta-kereta ni. Oi bang, jangan bang. Saya ada kereta bang. Dulu kereta KE20 lah. KE20 start tu kakak geran pun nak kena tukar lah. Kira pergi masjid tu. Masa tu jadi imam lah, penolong imam. Kita kakak tu. Memang ngam parking. Nak balik tak payah start. Semua bekas tolak. Punya susah. Alhamdulillah lepas tu dapatlah Proton Saga.
potong saga, start, enjin bagus. Tapi pintu nak bayar tol kena tarik. Lepas tarik nak naik tak boleh tuan. Dunia teruk ya. Tapi lah okey lah. Potong saga dulu. Allah start. Enjin bagus. Ni. Sibel. Tak. Polis. Tak lepas. Dah lah kali pegang macam tu. Saya pernah pegang ni turun daripada Genting Highland. Tarik tak boleh dah. Dia sangkut. Polis tu sulur-sulur duk pegang. Polis tu kata, "Cik, tali ni untuk keselamatan, bukan untuk pegang. Makan dalam." Saya kata, memanglah dah tarik tali pihak. Alhamdulillah. Naik pangkat lepas tu. Naik Honda City. Alhamdulillah. Allah bagi nikmat. Alhamdulillah. Sekarang boleh pakai MERS. Orang kata, "Ustaz, kita kena zuhud ustaz. Tak payah MERS ni." Bang, orang bagi bang MERS. MERS orang bagi. Balik-balik umrah. "Ustaz, mau dah kereta?" Orang Sungai Petani. Saya kata, "Kereta what? Saya nak bagi kat ustaz." Dalam otak saya ni, mesti kancil 660. Orang nak bagi, betul tak? Mesti hak teruk. Ustaz nak bagi kereta? Boleh lah, man, bagi. Dia tengok dia bawa. Tu ustaz tu. Mercedes. Hui. Allahu Akbar. Betul ke? Ustaz nak tak mau? Mau ha? Siap tulis nama. Tukar geran. Alhamdulillah dapat Mercedes. Allahu Akbar. Ni, Mercedes dapat dah. Kalau orang guru nak bagi, biar payah dah. Ustaz, untung Ustaz. Mercedes Ferrari. Ni baju ni sponsor ni. Imam Muda Hasan. Baju sponsor. Ni jam-jam. Ustaz Aslin bagi. Aslin Bollywood. Allah, kepiah ni Mak Sabu bagi. Bukan politik sebut nama tahu. Free tuan-tuan, alhamdulillah. Seluar spender kena beli sendiri. Ustaz untung. Baju free tu untung ustaz. Kadang-kadang makan. Ustaz, ada orang belanja. Saya tak apa belanja. Saya ni duit laku ni. Ustaz untung orang belanja. Dia kata untung makan tapi jadi taik. Dia belanja. Rezeki saya dapat. Tapi jadi taik. Dia dapat pahala. Dia tuntut di akhirat. Mana untung? Dia untung. Ni saya ni tak makan apa gini. Siapa nak belanja? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, nikmat Tuhan bagi apa? Ikhtiar tuan-tuan. Bila tuan-tuan kaya, ingat, duit banyak, tuan-tuan boleh bantu orang. Di antara orang yang banyak bantu saya di sekolah Ma'had Tafiz ialah orang Selangor. Ni minggu lepas mai daripada Bangi, jutawan semua. Dia kata, "Ustaz, kami mai 43 orang. Apa boleh ustaz apa yang boleh ustaz buat untuk kami?" Saya buat kuliah subuh. Kemudian pagi tuan-tuan saya buat kuliah duha. Sebab saya ada chalet semua cukup. Depa duduk chalet. Kemudian tengah hari main badminton. Malam tuan-tuan bawa pergi ziarah Pulau Pinang. Lawat Jorok Pak Ali, Jawat apa nama? Ulang-ulang apa semua tu. Saya jadi mutawif. Saya tuan-tuan yang dikasihi, inilah tuan-tuan tokong ulang. Alhamdulillah jadi mutawif. Pernah saya bawa ada seorang pakcik, dia kata, "Ustaz bawa, saya tak mau pergi dengan ustaz. Ni saya pergi dengan seorang ni bagus." Siapa dia? Tu Andalusia tu. Dia bawa orang pergi Mekah, bagus lah. Orang panggil apa? Mutawasitah. Mutawasitah tu bukan najis pertengahan ke? Allah tu panggil apa? Mutawif kot. Mutawif. Ada mutawasitah tuan-tuan. Kalau dia buh mughalazah mampu. Saya jadi mutawif. Saya akan bawa. Habis malam tu main futsal. Tuan-tuan, dia tanya, "Ustaz, kami duduk chalet ustaz 12 ni. Berapa?" Satu malam RM70. Saya kata, "Tak payahlah. Pagi makan semua free." Alhamdulillah boleh mai pun syukurlah. Free. Dia kata, "Ustaz buat majlis lah kali." Buat majlis. Buat majlis tuan-tuan. Dia bagi satu sampul. "Ustaz, ni kutipan derma kami pagi tadi. Untuk Ma'had Tafiz ustaz. Depa ni ada duit. Untung dah boleh bantu orang. Bang, jadi kaya bang. Bantu orang dapat pahala bang." Kan? Dia bagi-bagi. Saya buka-buka dalam tu. Kalau ikut chalet RM70, 7 kali 10, RM700. Makan beli berkurang RM1,000. Dia bagi dalam tu RM5,000. Saya kata, "Terima kasih banyak-banyak lah. Main lain. Tengok. Mereka kaya. Boleh bantu orang. Wahai orang gurun. Jadi orang kaya. Jangan kata, "Tak mahu orang kaya. Lupa Allah." Tak rugi bang. Tengok. Kita kaya. Boleh buat aircon. Betul tak? Ni kalau miskin boleh aircon tak? Tak ada. Duk hangat macam tu. Lu tuan-tuan semua hangat dia tak? Orang miskin duduk luar. Kami orang kaya. Ni nikmat ni. Orang kaya ada duit. Nampak tu? Ni nikmat semua. Semua ni nikmat. Nak nikmat macam mana?
kena ikhtiar. Bang, jadi kaya bang, kita boleh bantu orang. Bila bantu orang, orang doa kita, ya Allah murah rezeki dia. Tuan-tuan, saya Ramadan lepas duduk Selangor, 1 bulan di Selangor. Orang Selangor bantu saya 1.2 juta. Tu yang siap mahat tafiz, tuan-tuan. Orang gurun haram bantu benda. Pergi tengok benda, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi orang kaya bang, kita boleh bantu orang. Anak miskin kita boleh bantu. Ibu tunggai kampung saya ada 36 orang. Ibu tunggai saya. Siapa nak mai jumpa saya? Alhamdulillah semua ibu tunggai, tapi 70 semua. Abang, sudah gigi pun tak ada. Hampa ambil lah, tuan-tuan. Aku tak mau, tuan-tuan. Semua ibu tunggai, susah lah, tuan-tuan. Ni Ramadan baru ni orang berapa nama Selangor bagi duit, saya bagi seorang-seorang ni RM50 lah. Makcik-makcik teriak, tuan-tuan. Susahnya, tuan-tuan. Ni kita tak duit pun kita boleh bantu orang. Baru ni mai jumpa saya, Ustaz, saya nak buat jalan. Saya kata alhamdulillah buat jalan ni 36,000. Tapi saya nak cerita sikit Ustaz. Saya masa umur 18 dulu, saya tikar nombor ekor. Lepas tu nombor ekor tu 200,000 saya simpan dalam bank. Duit ni nak bagi kat Ustaz boleh tak? Apa hang pi sebut? Kalau hang tak cerita tak apa. Saya kata saya tak mau. Pasal apa Ustaz ni duit ni? Bukan masalah duit. Masalah dia kita tahu benda haram. Kita terima, tuan-tuan. Allah tutup pintu rezeki kita tak berkat. Esok orang tak mau bagi dah. Bang, kalau boleh kita duduk dekat gurun, jangan terima benda syubhat. Tambah-tambah haram. Terima, tuan-tuan. Banyak. Tapi Allah tutup pintu keberkatan. Orang tak mau bagi dah, tuan. Ni masjid ni kata, Allah Ustaz, no. Masjid ni, kami bagi masjid, ni duit tak elok. Kita buat jalan. Jaga, tuan-tuan. Silap-silap kutipan derma masjid mingguan. Sikit lah. Allah tutup pintu rezeki. Saya kata saya tak mau. Ustaz banyak ni. Banyak tak banyak? Senang hati, awak hang sebut. Kalau tak sebut aku kebas dah. Dan sebab tu tuan-tuan yang dikasih, ni ikhtiar jadi orang kaya. Jadi orang hebat. Kita nak sihat, kena ikhtiar. Baru ni jumpa seorang pakcik. Saya sampai berapa ni? Sampai berapa? 11. Agak patutlah makan apa pun tak lagi ni. Pukul 9 berhenti, tuan-tuan. Ada seorang pakcik mai jumpa saya. Ustaz, saya ni Ustaz, susah Ustaz. Tak apalah susah, kita boleh bantu. Dia kata Ustaz, banyak orang yang bantu Ustaz, mereka nak balas balik. Tu problem, tuan-tuan. Kita nak bantu balas balik, jangan. Kita bagi aja, insya-Allah Allah balas. Sebab itu ikhtiar. Yang terakhir apa? Ukhrawi. Nikmat ukhrawi. Nikmat apa? Kita jamin syurga Allah. Ni semua nak masuk syurga ni. Habis-habis masuk syurga. Seronok tak? Tengok-tengok, ya Allah, Ustaz Abdullah Khairi dah masuk syurga. Seronok tak? Tuan-tuan, mai jumpa saya. Ustaz, ingat tak Ustaz ceramah di Masjid Gurun? Kami tersentuh hati Ustaz. Ustaz dah masuk syurga, tarik kami sama. Saya akan tarik tuan-tuan masuk syurga. Yang duduk depan dulu lah masuk. Hak belakang lambat sikit lah. Hak luar lagi lambat. Tuan-tuan tunggu lah. Siapa suruh duduk luar? Tuan-tuan. Ni nikmat ukhrawi, nikmat syurga. Bang, ini yang kita nak ni. Sebab disebut apa? Innalil muttaqina mafadha. Beruntunglah orang yang bertakwa ini. Allah sedia apa? Innalil muttaqina mafadha hadaiqa wa a'naba. Disedia syurga untuk kita. Dalam syurga tu ada kebun-kebun kurma dan anggur. Kebun bang. Syarat dia ni nikmat ukhrawi ni. Dunia kena ambil. Ukhrawi ni masuk syurga. Duduk tu kebun anggur. Bukan sepinggan anggur. Kebun kurma duduk tu, relax lah. Tamar ajwa, bukan sepinggan. Tu dah satu kebun. Tak mau. Maryami, tak mau juga. Yusuf Tayyub. Bukan satu kelang, satu kebun. Syarat dia takwa. Syarat dia takwa untuk masuk syurga Allah. Innalil muttaqina mafadha hadaiqa wa a'na wa kawa'iba atraba. Ni disediakan kawaqiba atraba, pasangan yang sama umur. Setengah ulama kata umur 3 pun. Setengah kata 25, 45 tak ada dah. Ni 35 tu cekang lagi tu. Hang duk telai ayat liok apa, hang nikah dah lagi. Allah ya liok. Otak belu dia ni. Telai ayat liok orang cerita 35. Ni 35 pasangan sama umur, tuan-tuan. Ni setengah Nabi cerita apa? Apabila tengok akan kulitnya, nampak bayangan darah. Punya cantik tak kira ni. Ni boleh tembus ni. Punya cantiknya bidadari tu.
Orang kata perempuan kata, ustaz kami, kakak jadi ketua bidadari. Mana boleh? Kak, masa tu cemburu tak ada dah. Masa tu kentut busuk tak ada dah. Masa tu bau khamis tak ada dah. Semua benda elok. Benda elok aja. Jangan duk fikir dunia ni ustaz cemburu ada. Tak ada dah. Ni kakak ketua bidadari ni punya cantik tak ada dah. Sekali tengok tu, Allahu Akbar, nikmat dah. Kata nikmat macam mana? Tuan-tuan pernah tak naik kereta lalu dekat RNR? Lepas tu dia main senok nak terberak. Tuan-tuan pernah tak? Saya pernah. Nak terberak. Allah, RNR. Masa tu boleh kemut lagi. Oh, boleh tahan. Oh, tekan ni 16, 18, 200. Tengok RNR rawang. Boleh tahan lagi. Tahan. Kona, oh, masuk pop. Boleh tahan lagi. Terus tengok dia buat tu lambang lelaki. Boleh tahan lagi. Pipi tengok semua penuh. Boleh tahan tak? Woi, lekat ya. Tak tahan ni. Tak tahan. Masa tu tak tahu menggeletak habis ni. Muka pun jadi lain dah tuan-tuan. Tiba-tiba seorang keluar, budak ya. Pasal apa pakcik? Hai lu pakcik apa ni? Orang nak keluar. Kita masuk londeh tak ada habis. Duduk. Prum dia keluar. Puas. Gelak dah. Dia keluar tuan-tuan rasa apa? Puasnya. Itulah nikmat yang kita akan rasa bila orang pernah dapat nikmat. Nak cerita tak reti betul tak? Ya Allah, sedapnya. Tu baru berak. Cuba bayang duduk dalam syurga esok, tak tahu nak cerita bang. Nikmat ni kecuali orang rasa. Ni duduk dalam syurga. Lagi apa? Wa ka'san dihaqa. Ni gelas yang ada air. Tertulis nama, minum. Hilang dahaga selama-lamanya. Syaratnya ukhrawi kita kena masuk syurga. Wa ka'san la yasma'u nafiha laghwan wala kizaba. Kamu tak dengar dalam neraka, dalam syurga esok benda yang tipu dan lara. Lara apa tak ada? Tipu-tipu tak ada dah. Lah boleh hari kita duk tipu orang kan. Lah boleh benda lara-lara, tapi esok tak ada dah bang. Tak ada dah. Lepas tu ustaz jumpa saya. Ustaz, gambar Hindustan ada? Lah gambar Hindustan pula dah. Tak ada. Masa tu tak ada dah. Benda lara tak ada. Semua seronok nikmat. Tuan-tuan duduk ni, bidadari ni penuh ni. Allah makan ni sebut dia anggur. Taklah ayat lok lagi nampak terus. Hang tu kata nak nikah. Tak jadi tuan-tuan. Duduk ni kau duk telah ayat lok ah. Tuan-tuan, sebab apa? Nikmat kita rasa bila kita dah dapat. Tuan-tuan nak masuk syurga dah? Nak. Dunia jangan tinggal bang. Tinggal rugi kita. Sebab tu disebut tempat tanam, dia akan jadi jambatan untuk lalu untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita buat hijrah. Hijrah macam mana? Kalau tuan-tuan kaya, kayalah. Kita boleh bantu orang. Tuan-tuan, siapa yang rasa dia beruntung, cari dunia untuk dapat 5 nikmat ni. Boleh tak? Insya-Allah saya cakap itulah sebab nak urai bab hijrah pun kita dah masuk safar dah tuan-tuan. Lepas tu dah masuk Rabiul Awal dah. Jadi saya rasa daripada 7.30 sampai pukul 8.50 cukuplah setakat itu. Dan siapa yang nak bantu Mahat Tahfiz saya tak mau kutip derma, saya bawa ada buku terbaru saya, satu Sound Direct, Sound Direct, satu lagi satu hari satu inspirasi. Yang tu dia cerita bagi semangat kat kita untuk buat ibadat. Satu hari satu inspirasi, satu lagi Sound Direct. Sound Direct tu Sound Direct kan, dia cerita kemudian dia bagi ayat Quran dan nasihat. Tuan-tuan dapatlah harga buku tu RM20. Dan satu lagi ada acar ibu tunggal yang saya sebut tu, kalau siapa nak, dia acar ikan talang tuan-tuan. Memang sesuai, kalau siapa pergi Mekah terus bawa makan. Cedok makan sedap tuan-tuan. Dia tak masin sangat, memang dah siap dah. Harga dia RM15. Bantu ibu tunggal yang ramai dekat Lubuk Meriam ni. Cara betul dah. Kalau tuan-tuan nak bantu lebih, mai jumpa saya, memang depa bersedia. Tapi 70 humuk. 70 humuk semua. Bolehlah. Abang. Alhamdulillah. Ikan talang tu dapat free terus tuan-tuan. Satu lagi saya bawa ada pakcik-pakcik, makcik-makcik. Yang ni memang berkesan. Saya ceramah baru ni di Setiawan. Ada seorang makcik duduk semayang atas kursi. Dia sapu-sapu. Dia pergi jalan masjid, tak payah tungkat dah. Dia order sampai dekat 30 botol itu. Asofa gel, bagus. Jadi siapa yang sakit lutut, sakit perut betih, sakit kepala, sapu tuan-tuan. Dia macam panas sikit. Dia herba.
bagus. Yang pakcik duduk atas kursi tu sapu. Esok semayang tak payah duduk atas kursi dah. Terus turun masuk kubur. Ada. Melawak aja. Dapat harga RM25 tapi tu bantu mak tapi saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yang baik pada Allah, yang lemah kelemahan saya. Ubi keledek, ubi kayu. Tuan-tuan semua, I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.